Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Saya Hazin Jisan, anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Pagi ni kita belajar sikit saya just nak share pasal masa musim Covid ni, saya perhatikan pattern penyakit yang timbul. Ialah salah satunya ialah masalah kegatalan penyakit kulit. Okey, penyakit kulit. Yang ini sebab kami tengok peningkatan dari segi kekerapan pesakit yang walk in. Saya rasa kalau setiap hari itu dalam 5 kes minimum adanya penyakit masalah kulit sepanjang musim stay at home ni, masa-masa sepanjang PKP tu. So apa masalah dia? So saya rasa siapa yang sempat melihat video saya boleh like dan share supaya tajuk ni kita dapat boleh like dan share dekat wall masing-masing supaya tajuk ni boleh kita dapat ilmu sikit, dan kita jika ilmu ni bermanfaat, tuan-puan boleh gunalah. Okey. So senang cerita, okey, first kali jom kita tengok apa diakah faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya masalah penyakit kulit ni sepanjang PKP. Okey, yang first kali saya percaya ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang stay at home, ada yang bekerja di rumah, betul? Yang bekerja di rumah, ada yang memang persekitaran rumah. So sekarang ni saya nak share mungkin faktor pertama disebabkan masalah kegatalan ni timbul disebabkan oleh faktor pemakanan kita. Pemakanan apa yang kita ambil seharian ataupun apa yang kita beri kepada anak-anak kita makan. Okey, saya tak kata benda ni salah, tapi cuba tuan-puan ambil dulu ilmu ni, nanti timbang. Okey, yang first kali apa? First kali cuba perhatikan dekat dapur tu, agak-agak setiap hari makanan tu makanan yang berkhasiat ataupun makanan kegemaran. Beza saya suka nak share. Makanan berkhasiat tu ialah makanan yang memang punca asal. Contohnya ialah makanan daripada nasi, lauk pauk, sayur, buah. Itu yang memang makanan berkhasiat. Makanan kegemaran tu bermaksud ialah makanan yang berproses, makanan yang manusia buat. Contoh kek, biskut, teh tarik, kopi. So cuba perhati apakah benda-benda yang makanan-makanan ataupun aiskrim yang adakah makanan-makanan ini yang kita banyak berikan kepada anak-anak kita, sebab kita bimbang jika ada masalah lebih kandungan gula, pengambilan gula yang terlalu tinggi pun boleh menyebabkan kulit kita jadi gatal, mudah gatal-gatal. Itu satu sebab gula tinggi dia akan menyebabkan sel-sel dalam badan kita ataupun saluran darah kita mudah rosak ataupun mudah berlaku keradangan pada kulit. Kesannya ialah masalah gatal timbul. So senang cerita, lepas ni sahabat-sahabat tolong cek dekat rumah tu mana satu berapa peratus makanan kegemaran, berapa peratus makanan berkhasiat. Kalau betul nak settlekan masalah kegatalan ni, cuba lebihkan makanan berkhasiat, okey, daripada makanan kegemaran. Itu yang pertama. Itu dari segi pemakanan. Okey. Yang kedua, saya faham ada setengah ibu bapa yang bekerja di rumah. WFH, work from home. Bermaksud mereka perlu melayari teknologi seperti teknologi Zoom ataupun webinar ataupun WhatsApp. Okey, dan biasanya jika tak nak diganggu, mereka akan duduk satu bilik, duduk diam-diam, mungkin ambil masa sejam, 2 jam. So itu memang adalah satu pattern ibu-ibu yang bekerja di rumah. So apa yang saya suka nak share, mungkin ibu bapa yang bekerja di rumah, anda yang sedang bekerja di rumah, selepas selesai, silalah orang kata regang-regangkan kulit, regang-regangkan badan. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila kita terlalu lama berada dekat dalam bilik yang gelap, yang kurang pengudaraan yang baik, lembab, itu juga akan mengundang masalah penyakit kulit. Okey, itu yang kedua. Dan juga jika kalau berterusan, contoh saya bagi contohnya, mereka yang duduk di dalam bilik yang gelap dalam lebih daripada orang kata 3 jam dan ke atas,
masalah yang timbul dia ialah mereka, kita bimbang ada masalah sistem imun rendah pula sebab mereka tidak terdedah kepada cahaya matahari. Okey, itu satu. Satu lagi, masalah kelembapan yang melampau ataupun dia duduk sahaja juga akan mengundang kepada meningkatnya penyakit kulit. So, please ibu ayah yang bekerja di rumah, jika betul nak memang perlu bekerja di rumah, pastikan pengudaraan di dalam bilik itu sesuai lah. Sesuai supaya apa? Supaya kita dapat pengudaraan yang baik, minda kita segar dan insya-Allah sistem imun kita pun makin baik. Sebab apa? Bila sistem imun kita menurun, mudah berlakunya keradangan kulit ataupun penyakit kulit. Okey, itu yang kedua. Okey, lepas tu yang ketiga mungkin disebabkan oleh masalah memang alahan kepada sesuatu benda. Okey, saya percaya ada sesetengah kita yang membela haiwan peliharaan, haiwan kesayangan kan. Okey, so semasa duduk dekat rumah ni mesti banyak, orang kata kita banyak masa kita dengan kita punya kucing, dengan kita punya rabbit lah, kita punya apa-apa saja haiwan kesayangan kita tu. So, apa kata selesai kita bermain kita dengan kucing kita tu, ataupun kita kena hadkan lah, kita kena hadkan bermain dengan kucing kita tu sebab kita bimbang kalau kita selalu dedahkan kepada anak kita haiwan peliharaan ni berjam-jam, takut kesan pada orang kata alahan kepada mereka, iaitu bulu tu sendiri akan menyebabkan kegatalan, tu satu. Ataupun mungkin juga saya perasan ada juga setengah pelanggan yang sebab dia dah terperangkap dekat kampung, dia terpaksa menggunakan bilik tidur yang jarang digunakan. So, bila dia guna, pagi besok dia adanya masalah kegatalan disebabkan oleh bed bugs, iaitu pepijat. So, senang cerita, waktu musim COVID ni, siapa yang stay at home, sebelum mengurus ataupun sebelum tidur dekat bilik lama tu, please kemaskan dulu, bersihkan kawasan bilik tidur tu baru guna. Sebab itu juga mengundang kepada masalah kulit yang ataupun gatal-gatal. Okey, itu adalah antara faktor-faktor yang saya perasan banyak terjadinya semasa musim PKP ni. Okey. So, apa cara yang kita boleh cadangkan? Yang pertama sekali saya suka nak share, iaitu baiki gaya hidup. Maksud saya ialah kalau boleh, please sahabat-sahabat, jadilah morning person. Bangun-bangun pagi, lepas kepada Muslim, boleh bangun lepas solat subuh tu, buka tingkap luas-luas, hirup udara segar dan tunggulah orang kata matahari naik, supaya kita dapat menikmati udara yang segar dan juga mendapat cahaya matahari. Mungkin boleh buat regangan sikit. Sebab apa? Sebab senaman ringan tu sendiri akan bantu untuk menaikkan imun sistem kita dan juga mengurangkan masalah penyakit kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhati juga, cuba kita perhatikan ataupun ubah sedikit pattern pembelian barang semasa PKP ni. Sebab saya perasan semasa saya berada di kedai runcit, saya perhati ada seorang ibu muda ni, dia banyak membeli biskut ataupun barangan-barangan yang berproses lebih daripada barangan yang real food. So, apa kata, please sahabat, tukarlah. Sebab kita, ibu atau ayah saja yang boleh keluar. So, masa ni lah kita buat pilihan yang bijak supaya kita nak anak-anak kita sihat. Cubalah beli makanan-makanan yang berkhasiat sahaja yang kita boleh bawa balik untuk anak-anak kita. Ini tak, semalam saya jumpa ada seorang ibu muda ni, saya terkejut tau. Dia seorang sahaja, dia membeli 4 paket biskut yang berlainan. Berlainan, itu satu. Lepas tu dia beli aiskrim lagi, dia beli roti. Maksudnya saya tengok dalam, orang kata dalam 60% barangan yang dia beli itu adalah makanan yang berproses. Makanan dalam tin lagi. So, apa kata, please sahabat, apa kata, tukar pattern pembelian kita kepada kita cuba ubah jadi makanan yang berkhasiat. Contoh,
kita apa kata, daripada kita beli biskut ataupun kek ataupun roti, kita tukarlah beli beli sayur, beli mi, beli bihun supaya kita boleh masak dan juga anak-anak kita boleh menikmati makanan real food. Okey, itu maksud saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika memang kegatalan tu berpanjangan, alternatif yang saya boleh cadangkan ialah tuan-puan elakkan daripada kulit mengering sebab kadang-kadang kulit bila kering sangat pun dia akan menyebabkan kegatalan. Caranya ialah tuan-puan boleh cuba sumber-sumber asli. Contohnya ini ialah produk aloe vera. Kalau siapa yang ada tanam pokok aloe vera dekat rumah lagi bagus. So yang ini dia akan bantu untuk melembapkan kulit. So lumur bila dah start gatal-gatal tu, lumur sajalah aloe vera ni. Okey, untuk bagi kulit kita lembap balik. Ataupun alternatif lain kita boleh guna ialah seperti Sebamed Moisturizing Body Lotion. Okey, yang bersifat untuk kulit sensitif, normal dan juga oily skin. Okey, ataupun yang lain ialah Cosmoderm Tea Tree Oil Lotion Top. Sebab apa? Saya suka recommend untuk produk-produk ni sebab dia contohnya macam Cosmoderm ni dia bersifat antiseptik. Jadi dia boleh membantu untuk melembapkan balik kulit yang kering dan juga dia akan bantu untuk untuk masalah kegatalan tadi. Okey. So saya rasa itu saja saya nak share. Saya recap balik faktor utama semasa PKP ni yang kita boleh cuba adjust kita punya gaya hidup. Yang first kali kita boleh adjust dari segi kita punya pemakanan. Banyakkan pemakanan berkhasiat berbanding makanan kegemaran. Itu satu. Yang kedua, masalah persekitaran. Mungkin kita boleh ubah siapa yang bekerja work from home tu. Banyak-banyak kalau orang kata keluar dekat persekitaran rumah tu, kalau memang yang ada tanah, kita buka tingkap kita hirup udara segar, kita berkebun sikit. Sebab apa? Sebab untuk menikmati vitamin D3. Dengan cara itu akan meningkatkan sistem imun badan kita dan kuranglah masalah kegatalan. Dan yang ketiga yang kita boleh ubah ialah kita cuba ubah dari segi pattern pembelian kita. Sebab kita ibu atau ayah saja yang boleh keluar, please. Banyak kala membuat pilihan membeli barangan-barangan yang membantu untuk anak-anak kita sihat. Contohnya ialah banyakkan membeli barang-barangan yang untuk menghasilkan makanan berkhasiat berbanding makanan kegemaran. Okey, sebab apa? Sebab saya percaya jika kita banyak bagi anak-anak kita makanan yang bergula, especially contoh biskut, kek, aiskrim, benda-benda tu dia bergula. Kalau lebih hard, dia akan menyebabkan masalah gatal pada anak-anak. Okey, so saya rasa itu saja saya nak share pada pagi ni. Jika ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. InsyaAllah tim saya akan bantu. Stay at home. Siapa yang masih stay dekat home, kita doakan supaya musim COVID ni berakhir dengan berjaya. Siapa yang stay at home, terima kasih banyak kerana anda menyahut seruan kerajaan. Dan siapa yang sedang bertugas, terima kasih banyak-banyak. Saya daripada Farmasi Diong sangat berbesar hatilah, especially kepada frontliner kita yang sudah orang kata berkorban untuk negara kita. Okey, so itu saja kata akhir daripada saya. Ingat anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.